Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda kini sedang menonton mydigital.kkmm edisi pendidikan bersama dengan saya Hana Ismail. Baiklah, pendidikan dalam sesebuah masyarakat memerlukan sistem nilai yang mampu dikembangkan dan disuburkan supaya warganya memiliki etika yang tinggi dalam kehidupan. Apakah inisiatif serta bantuan yang diberikan demi menjamin masa depan anak-anak yang kurang berkemampuan? Nantikan topik kita, YPM dikenali, dipercayai, deliver. Okey, untuk pengetahuan anda, mydigital.kkmm merupakan sebuah inisiatif di bawah Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia, KKMM. Selain pendidikan, kita akan membicarakan tentang pelbagai inisiatif dalam bidang pelancongan, industri kreatif, keusahawanan, hiburan, sukan, pendidikan, gaya hidup dan juga kesihatan. Untuk mengetahui perkembangan terkini, anda boleh layari mydigital.kkmm.my atau follow kami di Instagram dan juga Facebook. Baiklah, pendidikan memberi maksud segala pengalaman yang diperoleh melalui panca indera memberi kesan kepada pemikiran manusia. Maklumat yang diterima secara berstruktur akan membentuk fizikal dan tingkah laku manusia. Pengetahuan, kemahiran dan nilai murni akan diwarisi dari generasi ke generasi dalam proses membangunkan ketamadunan negara bangsa secara berterusan. Yayasan Pelajaran Mara ataupun YPM merupakan sebuah yayasan yang kini tertumpu sepenuhnya kepada penubuhan, pentadbiran dan pengurusan tabung dana kumpulan wang YPM bagi tujuan bantuan keuangan untuk meningkatkan taraf pendidikan dan taraf hidup golongan Bumiputra. Baiklah, dan untuk membicarakan tentang topik ini, saya ingin memperkenalkan Datuk Dr. Muhammad Nizar Haji Sudin, Pengerusi Eksekutif Yayasan Pelajaran Mara. Selamat datang, Datuk. Selamat datang. Terima kasih Hana kerana sudi menjemput saya ke program Alhamdulillah. Datuk sihat ya? Baik, Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Datuk, sebelum kita memulakan perbualan kita ini, mari kita saksikan video korporat Yayasan Pelajaran Mara. Ada yang pernah terfikir bahawa harapan itu telah hilang. Ada yang pernah terfikir kejayaan hanyalah angan-angan. Ada yang pernah terfikir untuk tidak melangkah mengejar impian. Saya nak pergi sekolah. Sekolah seronok, boleh belajar, ada kawan. Tapi ayah tak mampu. Adik-beradik saya ramai. Nak beli baju sekolah lagi, seluar sekolah, kasut sekolah lagi. Di dalam diri kita selalu ada keinginan untuk maju, untuk lebih dekat dengan impian, untuk melihat hari yang baru, untuk menjadikan hari ini hari yang lebih baik. Lakukan perkara yang hebat hari ini. Mereka semua mahu berubah. Mereka semua juga mahu maju. Saya gembira dapat peluang belajar. Saya bersyukur ada yang mahu hulurkan bantuan. Saya ada cita-cita nanti besar saya nak jadi guru. Apa yang kita ada hari ini, jadikan landasan bersama mereka untuk hari esok. Hadirkan harapan untuk setiap insan yang impikan kejayaan. Dulu tak tahu, sekarang dah tahu.
Semua ini ilmu. Boleh guna nanti untuk masa depan. Boleh dapat kerja bagus, boleh bantu keluarga dan orang-orang lain yang susah macam saya. Barulah berguna untuk masyarakat dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrah. Di dalam kehidupan ini kita harus menganggap diri dengan melihat mereka yang di bawah, yang memerlukan, yang mahu berubah, yang berpotensi diri, yang mengejar impian. Alhamdulillah, sejak saya masuk program ini, pelbagai pendedahan yang telah saya terima, YPM memberi kami kebebasan untuk memilih apa sahaja bidang kerjaya untuk mempersiapkan diri saya menuju ke arah yang lebih tinggi dalam bidang kerjaya maupun dalam bidang kehidupan. Beri mereka peluang untuk melangkah. Beri mereka peluang untuk meraih. Beri mereka peluang untuk membuktikan apa yang diimpikan. Kita bebaskan halangan mereka. Dengan sokongan dan dorongan daripada pihak Yayasan Pelajaran Mara itu sendiri, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menggunakan segala peluang dan insya-Allah apabila saya dapat menamatkan pengajian, saya pula akan memberikan harapan kepada mereka yang memerlukan seperti saya. Sesungguhnya, berkat yang besar itu pasti hadir, walau dengan pemberian yang kecil. Bersama kita mendampingi mereka yang memerlukan. Bersama kita memberi harapan untuk mimpi besar mereka. Masya Allah, video yang cukup menyentuh jiwa dan memberikan inspirasi lah Datuk. Datuk, mungkin Datuk boleh ceritakan sebenarnya apakah sebenarnya fungsi YPM secara ringkas dan apakah matlamat YPM? Ya, terima kasih Hana. Yang pertama ialah Yayasan Pelajaran Mara ni adalah sebuah yayasan yang berstatus perbadanan yang telah ditubuhkan di bawah Seksyen 25 Akta Majlis Amanah Rakyat Mara 1966 pada 1 Mei 1969. Matlamat penubuhannya adalah untuk menyumbang usaha-usaha ke arah mempertingkatkan taraf sosioekonomi bangsa Melayu dan masyarakat Bumiputera, menerusi kemajuan dalam bidang pendidikan bertepatan dengan agenda dan amanah besar yang dipertanggungjawabkan kepada YPM ni. Oleh pemegang taruh, visi kami adalah untuk menjadikan sebuah yayasan yang unggul untuk memperkasakan taraf pendidikan dan sosioekonomi Bumiputera selari dengan moto YPM, iaitu melonjak pendidikan Melayu dan Bumiputera. InsyaAllah. Sebenarnya apakah jenis bantuan yang ditawarkan oleh YPM ketika ini? Ya, dalam konteks pelaksanaan kami menjalankan peranan CSR pendidikan Hana melalui penawaran program dan aktiviti dan juga skim pendidikan kepada para pelajar, bermula daripada peringkat rendah dan juga peringkat menengah sehinggalah ke peringkat pengajian tinggi. Di bawah inisiatif CSR pendidikan Yayasan Pelajaran Mara ini, kita menawarkan beberapa bantuan. Kita ada program dan kita ada skim. So pengisian programnya ialah aktiviti-aktiviti yang bersifat akademik dan bukan akademik ke arah pembangunan asasiah, dan skimnya pula ialah skim pendidikan berbentuk one off atau berkala dipelbagaikan daripada peringkat tahap persekolahan sehinggalah kepada institusi pengajian. So di antara beberapa program yang kita laksanakan adalah program Back to School misalnya. Bantuan awal sesi persekolahan berupa keperluan persekolahan, peralatan sekolah, wang tunai. Yang kedua ialah program tuition Yayasan Pelajaran Mara, iaitu kelas bimbingan percuma kepada lebih 40 lebih B40, 100 orang pelajar B40 di sekitar MSM ataupun sekolah harian yang dikenal pasti untuk kita bawa masuk untuk jadikan sebagai tuition percuma di sekitar MRSM. Kita ada program Celik Al-Quran Hana, iaitu kelas belajar Al-Quran secara percuma dan memberi pembelajaran asas tajwid kepada pelajar-pelajar yang tidak tahu membaca Al-Quran. Seterusnya kita ada program kecemerlangan pembangunan insan, iaitu lebih kepada teknik menjawab soalan, bengkel, kemahiran belajar, kem bahasa Inggeris. Kemudian kita ada program
selangkah ke universiti, iaitu program yang berbentuk perkongsian peluang-peluang pendidikan bersama dengan Institut Pendidikan MARA, IPT, Institut Pendidikan khususnya kepada para pelajar yang sedang menduduki peperiksaan, so mereka beritahu ke mana mereka hendak pergi selepas saja tamat pengajian SPM. Satu lagi ialah di bawah skim pendidikan YPM ni, kita menawarkan beberapa skim. Yang tadi itu ialah program. Skim pertama ialah skim anak angkat. Skim anak angkat YPM ni ialah bantuan berkala, dipanggil sebagai pocket money. Ya, bulanan kepada pelajar B40 asnaf atau miskin, yatim piatu, tetapi mempunyai cemerlang dalam pelajaran. Yang kedua ialah skim bantuan persekolahan YPM. One off yang berupa wang tunai keperluan sekolah kepada pelajar susah B40 untuk membantu beban ibu bapa. Cuma yang saya sebutkan tadi ialah skim anak angkat tadi itu kita bagi bulanan RM80 sekolah rendah, sekolah menengah ialah RM100 setiap bulan. Kemudian kita ada skim dana ihsan pendidikan, iaitu SDEP, bantuan one off berbentuk tunai, keperluan pengajian, bayaran awalan masuk ke universiti, yuran tertunggak untuk sara diri para pelajar yang belum lagi mendapat apa-apa bantuan daripada pihak-pihak lain. So YPM menawarkan skim dana ihsan pendidikan ni untuk katakanlah mereka mendapat surat tawaran masuk ke Institut Pengajian Tinggi, so belum dapat apa-apa lagi tawaran, terdiri daripada B40, asnaf atau yatim piatu yang betul susah. YPM akan buat saringan, akan memberikan bantuan khas kepada mereka untuk buat skim dana ihsan ini, supaya bila mereka dapat tawaran, mereka tidak lagi memikirkan apakah bentuk bayaran di peringkat awal untuk mereka nak membeli keperluan asas. Ya. Datuk, itu satu lagi ialah berkaitan dengan satu lagi yang skim yang ingin saya nak sebutkan tadi ialah di bawah skim pendidikan tertiary. Skim pendidikan tertiary ini menarik kerana kita melibatkan dua bantuan. Yang pertama ini adalah bantuan tawaran pembiayaan yuran percuma secara one off atau sepenuhnya bergantung kepada sumbangan pada agensi korporat. Yang keduanya ialah tawaran pembiayaan pengajian peringkat sijil, kemahiran, kerjasama antara pengendali latihan atau training provider yang menyediakan tempat ataupun peluang pekerjaan selepas saja mereka membuat train and place. Ini kita satu-satunya skim yang mendapat kerjasama dengan training provider. 6 bulan kita ambil daripada pelajar-pelajar B40, ditawarkan masuk ke training provider. Selepas itu training provider akan menyediakan peluang pekerjaan kepada mereka. Datuk, tadi saya sempatlah melihat social media YPM dan saya lihat moto YPM itu adalah dikenali, dipercayai dan deliver. Sebenarnya apakah aspirasi di sebalik moto tersebut? Ini ialah 3D. 3D ialah dikenali, dipercayai dan deliver. Dalam konteks dunia hari ini, konsep langit terbuka, open space dengan ledakan teknologi maklumat, YPM tidak boleh bergerak inside lagi. Perlu melebar luaskan peranan, kegiatan, aktiviti supaya diketahui dan dikenali oleh pihak-pihak dan juga masyarakat yang lain. Dalam memastikan peranan CSR YPM ni dapat dilaksanakan dengan jaya dan berkesan, YPM berpegang teguh kepada nilai integriti dan prinsip good governance bagi memastikan ianya mendapat kepercayaan dan keyakinan daripada pelbagai pihak, khususnya penyumbang yang terdiri daripada korporat, daripada institusi perbankan dan pelbagai agensi yang lain. Kita perlu mendapat kepercayaan, dipercayai. Yang terakhir sekali, deliver. Dalam memastikan segala inisiatif dan juga usaha sampai kepada kumpulan sasar dan berfokus, di deliver itu, YPM mementingkan aspek penyampaian yang berkesan dan optimum sesuai dengan perubahan teknologi dan juga norma baru yang sedia ada pada hari ini. Masya Allah, saya tengok banyak sebenarnya program-program menarik ditawarkannya. Tapi bagaimana pula dengan pembangunan dan kemajuan YPM? Lagi-lagilah pasca pandemik. Nak kata pasca pun belum pasca lagi ni, Datuk. Pertamanya ialah di awal penubuhan Yayasan Pelajaran MARA, YPM tertumpu kepada menyediakan latihan dan kursus-kursus pengajian melalui pewujudan kolej. Dulu kita ada kolej Yayasan Pelajaran MARA
kepada para pelajar sehingga perubahan pengstrukturan pada tahun 2003 YPM memfokuskan kepada pelaksanaan CSR pendidikan melalui aktiviti dan program-program dan juga bantuan melalui skim-skim pendidikan yang telah saya sebutkan tadi. So dalam masa yang sama juga diberikan kepada pembangunan dana, fokus kepada pembangunan dana sebagai salah satu instrumen bagi menyediakan sumber pembiayaan untuk jangka masa yang panjang ke arah peranan CSR YPM. So semenjak saya berada di Yayasan Pelajaran Mara ni, Hana, ada beberapa tawaran baru atau new deals YPM yang Hana sebutkan tadi dalam keadaan pandemik yang luar biasa. Pada ketika rakyat kerajaan menghadapi cabaran yang cukup luar biasa. Melawan pandemik yang luar biasa ni, Hana, bantuan mesti luar biasa. Dalam keadaan pandemik yang luar biasa ni, apakah inisiatif baru yang boleh kita bantu para pelajar yang terkesan dengan COVID ini? Antaranya kita melihat ialah yang paling kita melihat ialah dalam keadaan ibu bapa sibuk dengan soal mencari rezeki sehingga terlepas pandang soal pendidikan. Ibu bapa sibuk memikirkan food on the table sehingga terlepas pandang apakah keperluan pendidikan. Sebab itu YPM, Yayasan Pelajaran Mara, tidak hanya membantu pelajar miskin luar bandar tapi juga melihat kepada anak-anak di bandar. Sebab itu kita tubuhkan satu program yang kita namakan ialah program tuition di PPR. Di PPR ini, miskin bandar ini. Kita tubuhkan program 4P, program pendidikan pesisir pantai. Anak-anak yang berada di pesisir pantai ini juga mereka yang terkesan dengan COVID-19, ibu bapa tak dapat untuk membantu. So kita buat tuition. Lepas tu kita adakan program yang paling saya rasa yang menyentuh, yang dekat di hati saya, Hana, iaitu program skim anak angkat, satu alumni, satu anak angkat COVID-19. Kita ramai anak-anak angkat kita yang telah pun kita biaya. Kita lebih kurang 1,400 anak angkat, tapi kita klusterkan satu lagi ialah di mana alumni-alumni yang dah pun berjaya, yang telah pun mendapat sentuhan daripada Yayasan Pelajaran Mara maupun daripada Mara, usahawan Mara, kita mengalung-alungkan untuk mereka bersama-sama untuk menyumbang kepada satu alumni, satu anak angkat COVID-19. Ini sebagai satu inisiatif baru merentasi kepada geografi politik. Yang paling pentingnya ialah kita dalam proses untuk membangunkan Yayasan Pelajaran Mara kepada transformasi kepada Yayasan Mara supaya peranan dan tanggungjawabnya lebih besar dan pelbagai sifatnya supaya usaha untuk menyokong peranan dan fungsi Mara itu dapat kita laksanakan di masa akan datang. Okey, suka saya lihat anak YPM menyumbang kembali kepada YPM, ya. Baiklah Datuk, kita ada sedikit bingkisan menarik dari YPM iaitu program CSR pendidikan bersama rakan strategik di Pulau Tubul Langkawi. Jom kita saksikan. Perjalanan kami untuk kali ini bagi program CSR pendidikan ada sedikit kelainan berbanding dengan program-program sebelum ini. Yayasan Pelajaran Mara YPM bersama Perbadan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM dan Yayasan Taqwa menaiki bot meredah lautan ke Pulau Tubul bagi menyantuni anak-anak pelajar di sana bagi program perintis CSR Pendidikan YPM Pesisir Pantai. Terima kasih kepada Yayasan Pelajaran Mara
yang turut menjemput kami dalam program pada hari ini. InsyaAllah kerjasama yang kita buat hari ini adalah satu permulaan yang baik. Mata bantuan semua ini sepatutnya satu idea yang cukup baik, dan saya rasa pada pandangan saya idea ini patut diteruskan kerana dalam pandemik COVID-19 ini ramai keluarga terutamanya golongan B40 terkesan. Mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Yayasan Pelajar MARA di atas ruang dan peluang untuk terlibat dalam program CSR di Pulau Tubang. Semoga kita dapat laksanakan program-program lain di masa yang akan datang. Okey, itu dah tadi dia sedikit bingkasan mengenai program CSR pendidikan di Pulau Tuba, Langkawi bagi menyantuni anak-anak di sana. Datuk, ini kan yang Datuk maksudkan sebagai yang program pesisir pantai tu? Ya, program 4P, program pendidikan pesisir pantai melibatkan anak-anak nelayan. Ya, selepas ni kita akan menyantuni lagi beberapa pulau yang melibatkan anak nelayan. Kita akan bagi tuition. Kita akan ambil skim anak angkat. Dalam masa yang sama kita berkolaborasi juga dengan agensi-agensi yang lain. Macam tadi kalau Hana tengok tadi, kita ada Yayasan Taqwa, kita ada PTPTN dan juga Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM yang bersama dengan YPM baru-baru ni. Jadi nampak ada kerjasama dan juga sinergi baru yang YPM jalankan selain daripada Yayasan Taqwa. Saya lihat mungkin ada banyak lagi sinergi yang mungkin masuk untuk terus sama menyertai dengan YPM. Ya, telah saya sebutkan tadi dalam keadaan pandemik yang luar biasa, pada ketika rakyat kerajaan frontliners menghadapi cabaran yang luar biasa, YPM tidak boleh bergerak bersendirian. Kita perlu ada kolaborasi sinergi baharu dengan pihak swasta, dengan badan agama, dengan NGO-NGO yang lain, dengan korporat-korporat yang lain. Sebab kerjasama ini melibatkan kepada, pertama ialah kepakaran, kedua ialah rasa kebersamaan, sense of belonging dalam pelaksanaan program aktiviti itu, supaya setiap sumbangan dan juga program itu tidak berlaku pertindihan dan tidak berlaku pertindihan. Bila kita ada kolaborasi, kita ada kerjasama, lebih banyak yang menyumbang, lebih banyak lagi yang kita dapat membantu secara berfokus dan bersasar, supaya tidak berlaku pembaziran dari segi sumbangan kita kepada mereka yang memerlukan. Ya. Baiklah, itu tadi sedikit sebanyak pengenalan dan peranan Yayasan Pendidikan MARA yang dikongsikan oleh Datuk Dr. Muhammad Nizar Haji Sudin, Pengerusi Eksekutif Yayasan Pelajaran MARA. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Kita akan kembali bersama dengan Datuk lagi sebentar ini di akhir rancangan nanti. Selepas ini kita akan membicarakan pula tentang skim-skim bantuan yang disediakan oleh YPM. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, anda boleh layari mydigital.kkmm.my. Pelbagai booth dan juga aktiviti menarik disediakan untuk anda. Serta follow kami di Instagram dan juga Facebook. Okey, jangan ke mana-mana, tunggu selepas ini. Okey, kembali bersama dengan saya di studio. Pada segmen pertama tadi, Datuk Dr. Muhammad Nizar Haji Sudin telah pun menjelaskan tentang peranan dan tanggungjawab Yayasan Pelajaran MARA. Kali ini saya bersama dengan Encik Zainal Rashid Zakaria, Pengurus Kanan Seksyen Pembangunan Dana YPM. Assalamualaikum, selamat datang ke mydigital.kkmm. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Baiklah, kali ini dengan Encik Zainal, kita akan membicarakan pula tentang apakah skim bantuan yang disediakan oleh Yayasan Pelajaran MARA ataupun YPM. Baiklah, boleh tak Encik Zainal ceritakan apakah sebenarnya lagi program-program YPM yang sedang berlangsung sekarang, walaupun ada kekangan akibat pandemik selain program trademark YPM macam kita nampak tadi, program pesisir pantai, adopt dan sebagainya. Okey, sebenarnya Hana, pada waktu ini di saat kita masyarakat seluruh dunia dan Malaysia khususnya sedang menghadapi keadaan pandemik ini, Yayasan Pelajaran MARA telah alhamdulillah berjaya melaksanakan beberapa program untuk pelajar-pelajar B40 keseluruhnya, dan terkini kita sedang melaksanakan program Selangkah ke Universiti yang telah dinyatakan oleh Datuk Nizar tadi. Kemudian kita ada juga program Celik Quran
yang sedang berjalan, lebih kurang 6 pusat celik Quran yang kita buat kerjasama bersama dengan syarikat-syarikat korporat yang menaja pusat-pusat celik Quran ini juga sedang berjalan. Dan yang terbaru, kita telah pun selesai program latihan dan kemahiran dan kerjaya yang kita buat bersama dengan IPTS, Institusi Pengajian Tinggi Swasta. Dan ini semuanya menjuruskan kepada bantuan yang kita buat bagi menyediakan pelajar-pelajar ini. Kalau kita lihat untuk program Selangkah ke Universiti ini adalah untuk kita memberikan pemahaman kepada pelajar ini untuk mereka melihat apakah institusi ataupun pengajian tinggi yang sesuai untuk mereka selepas mereka menamatkan pengajian di peringkat SPM. Keterlibatan institusi pengajian tinggi MARA, institusi pengajian tinggi swasta dan awam yang lainnya dalam program Selangkah ke Universiti ini sebenarnya juga adalah merupakan satu peluang yang cukup baik untuk pelajar-pelajar SPM tahun 2021 khususnya, untuk mereka melihat potensi mereka lah selepas SPM. Baik. Cik Zainal, bercakap mengenai pembangunan dana ni kan, saya pasti sebenarnya banyak mungkin syarikat-syarikat korporat, institusi yang ingin juga menghulurkan bantuan. Bagaimanakah caranya mereka untuk bekerjasama dengan YPM? Untuk syarikat-syarikat korporat ataupun agensi ataupun orang awam, untuk mereka menyumbang kepada Yayasan Pelajar MARA bagi tujuan untuk membantu kumpulan pelajar ini yang kita tetapkannya semuanya adalah untuk pelajar B40 seluruh negara. Boleh layari www.edonation.ypm.org.my. So dekat situ maknanya orang awam, Hana sendiri pun boleh untuk menyumbang. Ataupun kita juga bagi laluan untuk mereka yang nak menyumbang zakat mereka, wakalah perniagaan mereka, boleh juga melalui YPM. Kita akan uruskan semuanya untuk syarikat-syarikat ini bagi wakalah zakat mereka. Masya Allah. Hassle free lah maknanya. Okey. Kita siap ada boleh scan QR code untuk kita sumbangkan dana. Kita boleh scan QR code, layari laman rasmi YPM tadi, dan kat situ ada QR code untuk menyumbang kepada tabung kumpulan YPM. Nak sumbang sekarang pun boleh. Kita letak QR code yang dekat depan ni. Okeylah, setakat ini kan Encik, siapakah sebenarnya antara penyumbang dana YPM? Antara penyumbang dana YPM ni kita ada kumpulan syarikat-syarikat swasta. Kita ada juga Majlis Agama Islam negeri-negeri seluruh negara. Kita ada juga syarikat-syarikat perbankan. Mana syarikat perbankan ni pun turut sama mengambil langkah membantu kumpulan pelajar ini melalui sumbangan mereka kepada tajaan mereka kepada program-program Yayasan Pelajar MARA. Dan juga orang awam lah. Encik Zainal, tadi Datuk ada menyebut yang kadang-kadang ada program Adopt Me ni, di mana alumni membantu untuk adopt kanak-kanak yang ataupun anak-anak yang memerlukan bantuan. Apa ada tak institusi yang dipunyai oleh alumni YPM yang membantu dalam menyumbang dana? Kita untuk segmen skim anak angkat kita panggil kita ada institusi yang dia dah minta kita untuk menyelenggara dan juga menguruskan anak-anak angkat mereka ni. Mereka dah ada anak angkat, dia katalah lebih kurang 800 anak angkat semuanya. Kemudian mereka minta Yayasan Pelajar MARA untuk mengawasi dia dan menguruskan berkenaan dengan anak angkat mereka ini lah, dari segi agihan bantuannya, program-program pendidikannya. Jadi sebagaimana yang saya katakan tadi, hassle free, kita akan uruskan from A to Z untuk syarikat ataupun institusi yang ada ini bagi anak angkat mereka. Okey. Baik, Encik Zainal, sebelum kita berbual dengan lebih lanjut lagi, apa kata kita tengok dulu video ni? Boleh.
Okey, yang kita lihat tadi adalah video bantuan YPM di Kedah. Mungkin boleh ceritakan secara ringkas apa sebenarnya aktiviti itu? Itu adalah antara aktiviti agihan bantuan YPM Prihatin, iaitu basically food bank lah. Yang ini untuk mangsa-mangsa yang banjir kepala air di Yan. Kita juga teruskan bantuan food bank ni, YPM Prihatin ni ke negeri di Belah Utara, di Pulau Pinang dan juga di Kedah. Dan ada sebahagiannya tu di Pahang. Kalau Hana masih ingat, ada satu ketika banjir di awal tahun dulu di Pahang. Ya. Baiklah, Encik Zainab, terakhirlah kan, apakah harapan kepada masyarakat untuk menyumbang dalam program sebegini? Saya bagi pihak Yayasan Pelajar Mara lah menyeru kepada semua individu di luar sana, termasuklah kepada syarikat-syarikat korporat, agensi-agensi kerajaan maupun Majlis Agama Islam Negeri. Inilah dia wahana ataupun saluran yang terbaik untuk tuan-tuan dan puan-puan menyalurkan sumbangan untuk membantu masyarakat pelajar-pelajar Bumiputera B40 seluruh negara, yang mana kami di Yayasan Pelajar Mara akan uruskan daripada A sampai Z, maknanya hassle free untuk tuan-tuan dan puan-puan bagi menyampaikan agihan bantuan ini. Baiklah. Itu tadi sedikit perkongsian dari Encik Zainal Rashid Zakaria, pengurus kanan Seksyen Pembangunan Dana YPM, mengenai bantuan-bantuan yang disediakan oleh Yayasan Pelajaran Mara. Kita harapkannya bantuan-bantuan ini dapat membantu anak-anak yang kurang berkemampuan untuk meneruskan pembelajaran dan mengubah masa hadapan mereka. Baiklah, sekembali nanti kita akan bersama dengan alumni YPM yang akan berkongsi dengan kita pengalaman dan kejayaan mereka setelah menerima bantuan dari YPM. Selain dari tempat itu, anda juga boleh ke booth-booth yang disediakan di mydigital.kkmm.my. Ada pelbagai program dan tawaran menarik yang disediakan oleh agensi dan kementerian khas untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, okey? Baiklah, terima kasih kerana masih bersama mydigital.kkmm. Kalau tadi kita dah berbual tentang peranan YPM dan apakah bantuan-bantuan yang YPM sediakan untuk pelajar yang kurang berkemampuan. Dan di segmen ini kita bersama pula dengan Profesor Dr. Engineer Khairul Saleh bin Muhammad Sahari, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Jaminan Kualiti MQA, dan Khairiyah Fatimah Sobri Chu, pakar audiologi. Dua-dua khair baik-baik dekat sini. Assalamualaikum. Sihat Sihat. Masya Allah, ceria di sebalik topeng kita masuk. Baiklah, untuk pengetahuan anda, mereka ni merupakan antara individu yang telah pun mendapat manfaat menerusi Yayasan Pelajaran Mara ataupun YPM. Baiklah, mungkin nak tanya dengan Cik Khairiyah dulu dah kan. Bagaimana sebenarnya anda mengetahui tentang skim bantuan yang telah pun anda terima ni? Saya mula didedahkan dengan Yayasan Pelajar Mara melalui Kompleks Darul Kifayah. Kompleks Anak Darul Kifayah. Masa tu YPM dia bagi tuition subjek teras bagi pelajar yang menduduki SPM pada tahun itu. Selepas tamat SPM, saya ditawarkan kepada matrikulasi program 1 tahun. Masa tu YPM menghubungi saya yang menyatakan saya ada peluang untuk ditaja untuk peringkat tertiary. Di situ bermulalah proses permohonan, sediakan borang-borang yang perlu. Jadi alhamdulillah pada tahun pertama semester kedua saya mula ditaja oleh YPM. Masya-Allah. Dan bagaimana sebenarnya yang tajaan ini telah pun banyak membantu dan memudahkan pembelajaran Khairiyah sendiri secara peribadi? Secara peribadi dia sangat memudahkanlah sebab saya berasal daripada latar belakang keluarga yang kurang bernasib baik dalam soal kewangan. Jadi waktu kita dapat tajaan YPM, sedikit sebanyak meringankan beban kepada keluarga saya yang jauh ketika itu. Beban keuangan, beban emosi, kan? Masya Allah. Baiklah, saya difahamkan pula Profesor dia adalah batch pertama di PPT 1 yang telah melancurkan pelajaran ke Jepun. Kalau tengok mata pun ada lagi dah sencung sana juga. Boleh Prof ceritakan tak sedikit pengalaman tu, Prof? Okey, terima kasih Ana. Sebenarnya saya ni pun penerima lah daripada YPM yang telah ditaja ke Jepun 1994 sehinggalah habis master lah 2002.
So di bawah program tajaan YPM ke Jepun, apa yang saya dapat adalah kiranya kalau nak pergi Jepun ni mahal. Kan, kalau biasanya mahal, tetapi alhamdulillah dapat scholarship, dapat beasiswa, dapat ke Jepun dan belajar di peringkat sarjana muda, kejuruteraan mekanikal dan juga peringkat sarjana kejuruteraan mekanikal. Masya-Allah. Okey, mungkin Prof dan juga Khairia mungkin boleh ceritakanlah detik pertama menerima bantuan tu. Mungkin boleh mulakan dengan Prof dulu. Okey, lepas SPM kebetulan lah masuk dalam surat khabar lah iklan, kita pun cubalah mohon, alhamdulillah dapat. Dan program ni sebenarnya masa tu sebab program baru, memang pihak MARA sendiri, YPM sendiri sangat proaktif lah. Bila mereka iklankan tu sangat awal, saya pun tertarik dan terus memohon, alhamdulillah dapat. Persediaannya pula di Malaysia selama setahun setengah, dan kemudiannya ke Jepun lah. So memang pengalamannya belajar dengan cikgu-cikgu yang datang daripada Jepun sendiri. Dan mereka ni pun sangat passionate lah bila mengajar. Kita tengok macam mana, saya rasa macam bertuah sangatlah dapat mengikuti program ni. Bermandi dengan bunga sakura lah. Setiap tahun lah. Okay, Khairia pula bagaimana? Saya seperti pelajar lain bercadang untuk bergantung dengan PTPTN pada tahun pertama tu lah. Jadi selepas saya dapat tajaan daripada YPM, syarat pertama adalah membayar hutang PTPTN. Jadi dari situ perit lah rasa nak bayar hutang PTPTN tu walaupun sikit baru. Faham. Itu pertama. Lepas tu selepas habis belajar, kita dapat tawaran bekerja, kawan-kawan lain pun dapat tawaran bekerja. Yang lain semua dalam komitmen masing-masing untuk membayar balik hutang PTPTN. Tapi alhamdulillah daripada diri saya sendiri, kita satu bebanan kewangan tu dah selesai. Tak payah fikir dah semua macam tu. Betul. Dia satu batu loncatan yang memang baik dan amat-amat diperlukan kan ketika nak mulakan kehidupan baru tu kan. Masya-Allah. Baiklah, sebelum kita nak teruskan perbualan kita ini, apa kata kita saksikan dulu gambar-gambar batch terakhir yang menyertai program Malaysia Jepun DPPT. Jom kita saksikan. 流すことすらないまま過ごした日々のあと一つも残さずにさよならだ一人で迎えた朝に鳴り響く誰かの音二人で過ごした部屋で目を閉じたまま考えてた悪いのは誰だわかんないよ誰のせいでもない多分僕らは何回だってきっとそう何年だってきっとさよならと共に終わるだけ。 Okey, sebagai alumni YPM lah kan, apakah peranan anda berdua kepada dan juga alumni yang lain dalam giving back to the society? Mungkin nak mulakan dengan ini main ini. Okey, Prof dululah. Okey, rasanya yang saya boleh lah, kami semua boleh kongsikan pengalaman-pengalaman. Saya rasa macam bila saya borak dengan Khairia tadi pun, Khairia sendiri pun macam dia tak tahu program yang dia nak masuk ni kalau tidak melalui pengalaman daripada pelajar-pelajar alumni lain. So, saya rasa itu adalah tanggungjawab kami jugalah, memberitahu kepada pihak awam dan juga golongan-golongan yang kurang bernasib baik ini apakah peluang-peluang yang ada. Dan kita juga boleh bantulah bila kita dah insya-Allah alhamdulillah berjaya, kita pun boleh bantu melalui program anak angkat YPM dan sebagainya lah. Dan juga kalau contoh dia baru ni banjir, pihak alumni YPM sendiri turun ke Padang lah. Kita turun untuk bantu komuniti setempat. Okay. Bagi Khairia pun dah dapat tahu ni boleh menyumbang balik kepada alumni ni. Macam Khairia, apa yang Khairia nak lakukan? Pertama sekali saya berterima kasih kepada Yayasan Pelajaran MARA dan Maybank Islamik sebab memberi peluang dan tajaan kos pembelajaran saya. Selain daripada memberi servis kepada masyarakat, sebelum ni saya diberitahu yang duit yang diberikan kepada saya adalah melalui zakat daripada masyarakat kepada negara. Jadi untuk memberi balik kepada masyarakat, saya membayar zakat jugalah. Jadi wang yang saya salurkan boleh membantu
masyarakat yang memerlukan. Selain daripada itu, saya juga ada bercerita dan berkongsi pengalaman dengan anak angkat YPM melalui aplikasi Zoom pada bulan Julai hari itu, bersama dengan Datuk Niza jugalah. Bagi motivasi lah ke adik-adik. Ya, betul. Jadi kakak angkat lah ni. Kakak angkat Khairiah. Okey. Baiklah, Prof, saya tertarik dengan program DPPT itu kan. Bagaimana Prof lihat kan program ni dan baru-baru ni difahamkan ia sebenarnya batch yang terakhir ya. DPPT adalah batch yang terakhir, telah pun selamat sampai. Apa perasaan Prof dan nasihat untuk junior DPPT ni? Itulah sebab saya kan batch yang antara yang terawal, yang ni sudah batch yang terakhir. Rasa macam nostalgic tu ada. Rasa macam sedikit terkilan sebab dia tak disambung. Tetapi rasanya apa yang penting, program ni telah menghasilkan ramai graduan yang berkualiti, menyumbang balik kepada negara. Ada yang stay di Jepun, kerja di Jepun tapi menimba pengalaman di Jepun, dan insya-Allah satu hari akan balik semula ke negara tanah air lah. Dan saya rasa apa impak yang saya terima lah bila saya bekerja sekarang ni pun dengan agensi kelayakan Malaysia. Kita banyak deal dengan kedutaan Jepun, dengan universiti di luar negara. Kita dapati alumni daripada program ini memang baik. Kita diterima banyak benda yang baik lah daripada program ini. Dan harapnya program ini dapat diteruskan lah dalam bentuk yang lain, supaya memberi peluang lah kepada anak bangsa kita untuk belajar di negara matahari terbit. Sebab banyak benda yang boleh belajar selain daripada ilmu program itu sendiri. Kita boleh dapat ilmu yang lain lah, masih duduk di sana, bergaul dengan masyarakat di sana, belajar budaya, bahasa dan sebagainya. Cara kerja kan? Betul. Masya Allah. Okeylah, terima kasih banyak-banyak kepada Prof Khairul dan juga Khairiah. Memang baik-baik belaka lah kalian ni. Masya Allah. Dan saya mengharapkan anda semua terus maju jaya dalam kehidupan, dalam pelajaran dan apa jua yang anda ceburi. Dan terima kasih kerana menyumbang kembali kepada alumni YPM. Baiklah, selepas ini saya akan kembali bersama dengan Datuk Dr. Muhammad Nizar Haji Sudin, Pengerusi Eksekutif Yayasan Pelajaran MARA, untuk membicarakan tentang program signature YPM iaitu Tuition Pintar dan Back to School. Selain dari temu bual ini, anda juga boleh ke booth-booth yang disediakan dalam portal mydigital.kkmm.my. Ada pelbagai program dan tawaran menarik yang anda dapat ketahui daripada agensi dan juga kementerian. Jadi jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, kembali bersama saya dalam mydigital.kkmm edisi pendidikan. Dan untuk pengetahuan anda, selain dari pendidikan, mydigital.kkmm juga mempunyai beberapa kategori lain untuk tontonan anda. Antaranya pelancongan, teknologi, keusahawanan, hiburan, industri kreatif, sukan, gaya hidup dan juga kesihatan. Tujuannya adalah untuk mengupas segala inisiatif kementerian dan agensi kementerian agar sampai kepada anda. mydigital.kkmm juga turut menyediakan booth-booth dari kementerian untuk anda lawati. Apa yang anda perlu buat? Senang saja, anda hanya perlu melayari mydigital.kkmm.my. Baiklah, kali ini tekan bersama kembali dengan Datuk Dr. Muhammad Nizar Haji Sudin, Pengerusi Eksekutif Yayasan Pelajaran MARA. Terima kasih sekali lagi, Datuk. Terima kasih kembali. Okey, Datuk, untuk segmen terakhir ini kita akan berbicara mengenai program signature YPM Tuition Pintar dan Back to School ya. Sebenarnya apakah itu program Back to School ataupun BTS? Macam nama K-pop pula. Yang begitu sinonim dengan YPM, di mana ianya turut dijadikan sebagai acara tahunan. Pertama ialah program Back to School ni ialah program signature YPM setiap tahun ya. Untuk tahun 2021 ni kita memperuntukkan sebanyak 2.64 juta ringgit untuk memberi manfaat kepada hampir 44,400 orang pelajar B40 seluruh negara. Di antara signifikan sumbangan ni ialah sumbangan berkaitan dengan beg sekolah, buku, alat tulis dan juga uniform ya. Yang kedua ialah tentang tuition. Program tuition ini ialah program yang mendapat manfaat dan begitu popular di kalangan penaja Yayasan Pelajaran MARA, di mana kalau Hana masih ingat ya, salah satu program tuition ini ialah untuk keluarkan mereka daripada kemiskinan dan untuk mendapat pendidikan. Saya masih teringat Tun Abdul Razak dulu, ya Allah yarham Abdul Razak, Perdana Menteri yang kedua, ingin melihat bahawa pelajar-pelajar luar bandar, satu keluarga mesti ada seorang anak masuk ke universiti.
Ini ialah inisiatif YPM, Yayasan Pelajar Mara, supaya program tuition ni kita ambil daripada pelajar-pelajar yang sederhana cemerlang. Kita tawarkan mereka di setiap pusat MRSM seramai 100 orang pelajar B40 untuk bersama mengikuti tuition percuma yang dipelopori oleh cikgu-cikgu pakar daripada MRSM setempat. Kita ada 54 MRSM yang bersedia untuk bersama dengan kita. Pada tahun ini saja kita memperuntukkan 1.89 juta ringgit untuk program tuition ini yang berjalan selama 10 sesi melibatkan 4 subjek teras dalam memperkasakan pendidikan terutamanya kepada pelajar luar bandar. Datuk, saya dengar program tuition YPM ni agak popular juga kalangan penyumbang. Dan dia banyak juga beri impak yang positif. Dia nak berceritakan sebenarnya apa program YPM tuition ini? Ya, yang telah saya sebutkan tadi, program tuition YPM ni banyak penyumbang menyumbang kepada program ini kerana pertamanya dia ada success story-nya. Success story kerana setiap tahun kita ada lebih kurang dalam 5,400 pelajar yang kita memberikan manfaat kepada para pelajar, dan inilah yang memberikan kesan kepada penyumbang-penyumbang untuk melihat bahawa impaknya terus kepada para pelajar yang menerima manfaat. Antara success story kepada tuition percuma ni ialah salah seorangnya ialah adik Vincent bin Patrick daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Benoni. Melalui tuition pintar percuma KPLB ni, dia mendapat 9A SPM tahun 2020 di MRSM Kota Kinabalu. Yang kedua ialah Muhammad Zafrin bin Syamsul Anwar, melalui tuition pintar ni daripada MRSM Pangkalan Hulu memperoleh keputusan 10A 1B melalui SPM tahun 2019. Inilah yang antara sukses story Yayasan Pelajar Mara yang memberikan kesan kepada penyumbang untuk bersama-sama menyumbang kepada program Yayasan Pelajar Mara melalui tuition percuma pintar KPLB. Okey. Pak Datuk, sebelum kita sambung perbualan kita ni, apa kata kita tonton sedikit ringkisan dari YPM tentang program CSR Pesisir Pantai bagi menyantuni pelajar Sekolah Berluru Tumpat pula. Hari ini Yayasan Pelajaran Mara bersama dengan IPG Kampus Kota Baru dalam perjalanan ke Sekolah Kebangsaan Pulau Beluru Tumpat untuk menyantuni para pelajar di sana dalam program pendidikan pesisir pantai 4P untuk kita bersama-sama membuat program CSR di sana. Saya difahamkan Sekolah Kebangsaan Pulau Beluru Tumpat ini ada lebih kurang 300 pelajar yang sedang belajar di sana. Tidak saya tahu ada sekolah di Pulau Berhulu Tumpat. Mungkin Datuk boleh ceritakan sedikit ringkas mengenai program CSR dekat sana. Ya, program 4P, program pendidikan pesisir pantai di Tumpat yang kita pergi ini ialah ada sekolah menengah dan sekolah rendah di sana. Ada para pelajar setiap hari berulang-alik menggunakan bot laju ke sana. So ada sekolah rendah dan sekolah menengah. Kita pergi itu kita menyumbang kepada skim anak angkat dan juga kita berikan bantuan persekolahan kepada mereka. Okey. Baiklah, kalau kita tengok juga kan YPM banyak sebenarnya membantu kanak-kanak yang berpotensi tetapi kurang berkemampuan untuk melanjutkan pelajaran. Mungkin boleh Datuk kongsikan antara pelajar-pelajar yang berjaya hasil dari bantuan YPM. Ya, Yayasan Pelajar Mara ni dah hampir 53 tahun. Banyak kita menyantuni pelajar-pelajar B40 yang sederhana cemerlang akhirnya mampu mengubah wajah nasib keluarga mereka.
Salah seorangnya success story yang boleh saya sebutkan di sini ialah adik Muhammad Hadi Darus. Adik Muhammad Hadi Darus tadi itu, dia ditawarkan di bawah pembiayaan pendidikan tertiary pada tahun 2015 melalui dana Maybank Islamic Berhad, dan dia seorang OKU. Namun kerana kelebihan beliau berjaya muncul sebagai seorang yang berjaya, dan sekarang ni telah pun difahamkan menjadi peguam. Begitu juga dengan seorang lagi ialah yang saya berjumpa ialah adik Nur Syahida Matzuki. Sempat saya bertemu dengan beliau sedang melanjutkan pengajian sebagai calon PhD di UKM di bawah tajaan pembiayaan pendidikan tertiary Semarak Ilmu Maybank Islamik di UKM. Saya nak maklumkan bahawa walaupun keadaan mereka begitu, tetapi semangat juang mereka untuk berjaya itu cukup tinggi. Inilah yang dikatakan kemampuan mereka ni. Salah seorang lagi ialah success story ialah daripada pelajar yang kita hantar ke Jepun, Dr. Aziz Ibrahim, seorang saintis pensyarah di Fakulti Perubatan Tokai Universiti, yang merupakan saintis Melayu pertama di dunia yang membuktikan permulaan pertumbuhan embriologi pada sel stem darah dan stem sel janin ni yang mengandungi protein pembeku darah bernama PI1. Ini yang telah beliau menjadi salah seorang success story juga di bawah tajaan Yayasan Pelajar Mara yang sudah pun berkhidmat di Jepun dan membuktikan bahawa anak Melayu pertama yang berada di sana. Masya Allah. Datuk, ringkas dan deliver. Apakah harapan Datuk selaku pengerusi eksekutif YPM? Sudah pasti saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada para penyumbang yang sentiasa bersama dengan Yayasan Pelajar Mara, dan juga kepada mereka yang telah pun mendapat sentuhan, yang telah pun menjadi success story kepada kejayaan mereka. Yayasan Pelajar Mara mengalu-alukan sumbangan kepada mereka, berjasa kepada mereka yang beri jasa. Saya juga ingin mewawarkan kepada semua yang menonton untuk sama-sama follow aktiviti-aktiviti di Yayasan Pelajar Mara, sama ada dalam Facebook, Instagram, Twitter, YouTube channel kita, dan juga boleh melayari laman web kami di www.ypm.org.my. Dan saya rendah diri juga ingin mengalu-alukan semua pihak di luar sana untuk sama-sama membantu memberikan pendidikan yang sama-sama bersama dengan Yayasan Pelajar Mara melalui aktiviti kesukarelawan. Dan sekiranya ada sumbangan yang ingin kita salurkan melalui YPM, bolehlah melalui kita punya e-donation, dan juga boleh menyumbang melalui e-donation.ypm.org.my. Dan istimewanya Hana, di bawah Yayasan Pelajar Mara ni, sumbangan kita mendapat pengeluaran cukai, dan kita juga merupakan ejen pendaftar lembaga zakat Selangor. Terima kasih Datuk. Saya doakan YPM ni akan terus maju sebab ini adalah antara usaha yang sangat-sangat mulia, Datuk. Baiklah, kepada anda yang ingin menyumbang kepada YPM, anda boleh mengimbas kod QR yang disediakan di bawah atau layari e-donation.ypm.org.my. Baiklah, terima kasih sekali lagi Datuk Dr. Muhammad Nizar Haji Sudin, pengerusi eksekutif Yayasan Pelajaran Mara, kerana sudi bersama dengan kita di awal dan akhir rancangan dan berkongsi pelbagai inisiatif dan bantuan yang disediakan oleh Yayasan Pelajaran Mara. Semoga apa yang dikongsikan ini dapat dijadikan panduan dan dorongan untuk menjadi manusia yang berjaya pada masa hadapan, insya-Allah. Baiklah, kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih kerana setia menonton. Selain dari edisi pendidikan, pelbagai lagi kategori yang akan kita bincangkan, antaranya pelancongan, teknologi, industri kreatif, keusahawanan, hiburan, sukan, gaya hidup dan juga kesihatan. Terdapat juga booth untuk anda lawati di mana saja anda berada bila-bila masa. Segalanya di mydigital.kkmm.my, memacu aspirasi digital negara. Nantikan episod seterusnya. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih Datuk. Thank you so much. Terima kasih.